Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman sebenar mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat salawat daripada para malaikat Allah taala. Kita mendapat maghfirah, keampunan oleh Allah akan dosa-dosa lampau yang telah kita lakukan. Juga tidak lain dan tidak bukan, kita juga mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin mukminin, pada malam ni saya akan berbicara berkenaan dengan beberapa nasihat menjelang PRU yang ke-15 yang dijadualkan pada hari Sabtu ini, 19 hari bulan 11. Nasihat ni bukanlah nak suruh tuan-tuan pangkah calon mana-mana. Tak. Yang tu bukan fungsi kuliah maghrib. Kita bagi nasihat berkenaan dengan apa yang patut kita buat bersesuaian dengan agama. Jadi tuan-tuan buatlah pertimbangan berdasarkan kepada panduan agama. Sama ada tuan-tuan nak pilih calon yang mana, parti yang mana, maka pertimbangan agama itu sentiasa ada. Sebagaimana bila kita memilih untuk makan, kan? Bila kita pilih untuk makan, kita nak makan makanan apa, tempat di mana, banyak mana kita nak makan, ada pertimbangan hukum hakam agama. Samalah juga bila kita nak bersukan, kita nak berhibur, kita nak melancung, apa sahaja urusan kita, termasuk di pejabat kita, dalam perniagaan dan sebagainya, ada pertimbangan hukum hakam agama. Maka begitulah juga dalam kita berpolitik, dalam kita memilih siapa yang akan memimpin kita dalam tempoh 5 tahun akan datang. Maka itu juga tidak terlepas daripada pertimbangan hukum agama, kan, untuk kita nilai sebelum kita membuat sesuatu keputusan dalam memilih mana-mana calon ataupun mana-mana parti politik. Baik, sidang hadirin mukminin, masalah yang paling common bila kita berbicara tentang pilihan raya ini, ramai ataupun ada setengah orang dia mengatakan bahawa politik itu kotor, kan? Dia tidak mahu terlibat dengan politik. Ada juga yang mengatakan bahawa sistem pemilihan yang diamalkan dalam negara kita hari ini, contohnya sistem demokrasi, mereka mengatakan bahawa sistem demokrasi itu tidak ada dalam Islam, kan, bertentangan dengan hukum Islam.
Dan mereka juga ada dakwaan yang mengatakan bahawa politik ini wajib dijauhi kerana dengan sebab berpolitik kita bermusuh, kita saling berpecah di antara satu sama lain. Dalam sistem demokrasi ini juga menyebabkan ada orang yang sewenang-wenangnya melanggar hukum hakam agama. Maka banyaklah di antara perkara-perkara yang disebut bahawa kenapa kita tidak boleh terlibat dengan sistem demokrasi ataupun kenapa PRU itu dibenci oleh setengah-setengah pihak. Walau bagaimanapun sidang hadirin mukminin, pilihan raya ini satu perkara yang kita tak boleh elak. Kita suka ataupun tidak, kita mengundi ataupun tidak mengundi, itulah sistem yang diamalkan buat masa sekarang. Kalau kita tidak mengundi pun tuan-tuan, undian tetap dilakukan. Kalau kita tidak mengundi sekalipun, masyarakat akan tetap mengundi. Maka apakah kita ingin biarkan pemilihan itu tanpa ada sebarang usaha di pihak kita untuk mencari kebaikan, untuk kita mengelak keburukan dan sebagainya? Maka para ulama pada malam ni tuan-tuan, kita akan baca, saya akan utarakan beberapa pandangan para ulama berkenaan dengan hal ini. Kita akui memang ada di kalangan ulama-ulama dalam dunia Islam, termasuk di negara-negara Arab, sebahagian di kalangan para ulama ni mengatakan bahawa tak boleh langsung kita terlibat dalam demokrasi. Ada, memang ada ulama yang kata gitu. Kan, tak boleh langsung kita mengundi, dia kira bersubahat. Ada pendapat seperti itu. Kalau tuan-tuan rajin meneliti fatwa-fatwa ulama di Yaman sebagai contoh, ulama-ulama di Yaman ramai kan di kalangan mereka mengatakan bahawa politik ini ataupun pilihan raya ni dia kata tak ada maslahah, tak ada kebaikan pun dia kata, malah yang ada keburukan semata-mata, benda mudarat. Ini contoh kan pendapat yang dibahaskan oleh para ulama, dan ini disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam kan dalam tulisan dia Tanwir Zulumat fi Kashfi Mafasidi wa Subuhatil Al-Intikhabat. Dia tulis, dia cerita macam mana majoriti ulama Yaman dia tak setuju. Kita akui memang ada pendapat macam tu. Manakala ada juga ulama, contohnya ramai juga ulama di Arab Saudi sebagai contoh, dia kata bahawa mudarat mana-mana ada. Kan? Kalau nak cakap benda buruk ni, tuan-tuan buat apa pun ada benda buruk. Tapi dia kata hendaklah kita pilih kemudaratan yang lebih ringan. Dalam banyak-banyak benda buruk ni, ada ruang tak untuk kita ambil hak lebih ringan? Maka mereka kata ada. Maka dengan sebab itu dibenarkan, malah dianjurkan kepada kita untuk terlibat dalam pilihan raya. Antara ulama Saudi yang kata boleh, dan dia anjurkan supaya kita berusaha untuk mencari kemudaratan yang lebih ringan, antaranya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, termasuk Syekh Abdul Aziz bin Baz yang pernah jadi pengerusi Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiah wal Ifta Arab Saudi dan sebagainya. Dan ini juga disebut oleh Dr. Fahad bin Salih Al-Ajlani, dia sebut. Dan Dr. Fahad bin Salih Al-Ajlani dia kata apa? Dia petik satu kaedah fiqh. Dia kata benda yang kalau kita tak dapat semuanya, maka janganlah kita tinggalkan. Kan? Maka jangan kita tinggal semua. Benda yang kita boleh dapat sebahagian tu, jangan menyebabkan kita tinggal sampai semua benda kita tak ambil kira. Maka itu antara yang disebut oleh Dr. Fahad bin Salih Al-Ajlani. Dan dia kata bahawa antara rabun dengan buta mana lebih baik? Kalau tuan-tuan ada dua pilihan, buta dengan rabun, tuan-tuan kata tak, saya nak celak, saya nak mata saya elok. Tak, sekarang ni ada dua pilihan je. Tak ada mata celak elok nampak jauh, tak ada dua je, sama ada buta atau rabun. Maka Dr. Fahad bin Salih Al-Ajlani dia kata lebih baik rabun daripada buta tak nampak langsung. Pasal apa? Sebab sekarang ni hak bertanding tuan-tuan, hak tu lah. Kan?
Hak tanding tu ya. Saya tak mau sebutlah color apa berarti apa, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Tuan-tuan suka kat dia ke? Tuan-tuan tak suka dekat dia orang tu ke? Hak tu je yang ada. Ada setengah tempat sampai 10 orang bertanding. Masya Allah tengok. 10 orang bertanding. Seronok tuan-tuan. Adalah setengah tempat 2-3 orang, 3-4 orang. Tapi nampak meriah. Tuan-tuan suka ke? Tuan-tuan tak suka ke? Tu. Maka Dr. Fahad kata, daripada kita buta, baik rabun. Memanglah. Tengok semua hak ada tu. Semua tak berkenan. Kan? Semua tak berkenan. Macam baru ni. Ada pihak panggil saya ceramah untuk kempen. Calon. Saya pergi. Dua-dua tu apa ni, bukan Melayu. Tak apalah, dua-dua bukan Melayu, tapi antara dua bukan Melayu tu hak mana kita lebih berkenan? Pilih ya. Macam tu je. Kan? Kita kata, ada 4 orang. 4 orang tu kita tak berkenan. Hak seorang tu gini, hak seorang ni gini, hak ni pula womanizer, kaki perempuan, hak ni pula berjudi, hak ni pula tak semayang sebagai contoh. Maka dalam banyak-banyak tu kita buat pilihan. Itu yang dimaksudkan oleh Dr. Fahad bin Saleh Al-Ajlani. Dia kata, daripada buta, baik kita rabun. Dia kata. Maka para ulama mencadangkan kepada kita, bila kita terlibat dalam urusan dunia, hendaklah kita menjadi orang yang smart. Orang yang smart. Kan? Orang yang bijak. Hidup atas dunia ni tuan-tuan, dia tak boleh baik dan buat amal soleh dengan dalam erti kata rajin semayang saja. Tak boleh dengan maksud baca Quran saja, datang masjid semayang berjemaah saja. Tak boleh. Hidup atas dunia ni tuan-tuan, realitinya kita juga kena smart dalam urusan keduniaan, supaya kuasa itu dipegang oleh orang-orang yang baik. Kalau tak ada orang baik pun, sekurang-kurangnya orang yang kurang kejahatan dia berbanding dengan hak ramai-ramai jahat tu. Ini antara pertimbangan yang perlu kita lihat. Dan pada masa yang sama, para ulama mencadangkan kepada kita, dalam kita berbeza pendapat, kita bertembung dalam arena politik, maka hendaklah kita jangan tinggalkan ukhuwah Islamiyah, Muslim Brotherhood. Setengah orang sebut Islamic Brotherhood ataupun Sisterhood, persaudaraan sesama kita. Jangan kita abaikan. Walaupun kita berbeza pendapat, walaupun kita daripada kumpulan yang berbeza, tapi jangan kita lupa tentang ukhuwah Islamiyah. Dan kita kena ingat, setiap kali hari Jumaat khatib duk baca ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan hendaklah kamu berpegang teguh kepada ajaran Allah dan jangan kamu berpecah belah. Sampai tahap semayang tadi tuan-tuan sekalian, tak boleh buat ada 2 jemaah. Tak boleh 2 jemaah dalam satu masjid. Padahal jemaah yang kedua tu semayang. Bukannya buat benda berdosa, bukannya maki hamun orang, bukan mencuri, bukan berjudi, semayang. Sujud kepada Allah yang sama, rukuk kepada Allah yang sama, berdoa kepada Allah Ta'ala yang sama. Tapi tak boleh dalam satu masjid 2 jemaah. Kita tak boleh guna alasan, ni aku pun nak buat baik juga. Tak boleh, walaupun alasan kita buat benda baik. Bila berlaku perpecahan, permusuhan sesama Islam, Islam sangat-sangat melarang. Ini adalah larangan keras dalam agama. Tak bolehnya kita berpecah, walaupun kita berbeza pendapat. Yang ni kita kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan sekalian. Apatah lagi dalam perkara-perkara furu', dalam perkara yang ulama tak ada ijma'. Hukum agama ni kita mengaji selama ni tuan-tuan, banyak khilaf di kalangan para ulama, banyak khilaf. Hatta bab semayang pun ulama khilaf. Saya pernah cerita kat tuan-tuan, masa saya mengaji di UK, 4 tahun saya di England. Semayang Jumaat kita di Malaysia ni, kita pegang mazhab Syafi'i tuan-tuan. Di Malaysia semayang mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tuan-tuan, Jumaat dia mesti dalam waktu zuhur. Jumaat tak boleh waktu duha. Jumaat tak boleh waktu asar. Jumaat mesti dalam waktu zuhur.
Bila saya mengaji di England, baru saya nampak amalan mazhab lain. Orang Islam, saudara kita, orang baik-baik, tapi mereka berbeza mazhab dengan kita. Masa tu winter. Bila winter, tuan-tuan, asar masuk 1:30. Asar 1:30. Kita 1:30 baru masuk zuhur. Ni asar 1:30 dah masuk asar dah. Imam tengah khutbah masuk asar. Kawan-kawan hak Malaysia kata, "Ustaz, macam mana ni batal sembahyang kita?" Batal sembahyang. Saya kata, "Sat, tunggu dulu. Mereka ni sahabat kita dan mungkin mazhab yang berbeza menyebabkan mereka boleh sembahyang Jumaat waktu asar." Sungguh. Bila kita jumpa, kita bincang apa semua. Memang banyak pendapat. Di Switzerland, tuan-tuan pergi ke Geneva sebagai contoh, sembahyang Jumaat waktu duha. Duha sebelum zuhur. Maka takkan kita nak bermusuh dengan saudara kita yang berbeza mazhab, yang ulama tidak ada ijma' dalam masalah sembahyang Jumaat mesti waktu zuhur, tak ada khilaf, tak ada. Ulama berbeza pendapat. Maka dalam perkara-perkara yang ulama berbeza pendapat, janganlah kita jadikan sahabat kita sebagai musuh. Ini antara benda yang kita perlu lihat. Satu contoh, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dia kata apa? Dia kata bahawa walaupun dia kata demokrasi itu tidak dipersetujui oleh para ulama, sebab ada elemen dalam demokrasi itu yang bertentangan dengan Islam. Apa dia contoh? Contoh dia, demokrasi ni suara majoriti. Walaupun tak sama dengan agama, suara majoriti yang menang. Tapi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad kata dalam demokrasi itu ada maslahah. Bukan kata semua tu buruk, tak. Dia kata maka dalam demokrasi ada maslahah. Maka dia kata boleh, kan, kita ambil manfaat daripada demokrasi. Dia kata boleh. Dan tuan-tuan sekalian, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam karyanya Siyar A'lamin Nubala, dia kata apa? Dia bawa kata-kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kepada sahabat dia yang bernama Yunus As-Sadafi. Dia kata apa? Dia kata mas'alatin fi nattafiq lam ikhwanan wa innakuna ay yastaqimu ya Aba Musa. Dia kata apa? Dia kata ala mas'alatin. Dia kata apa? Dia kata wahai Abu Musa, tak bolehkah kita ni teruskan berkawan, bersahabat, walaupun kita tak setuju, tidak apa ni, walaupun kita tak boleh nak capai kata sepakat dalam satu-satu masalah. Kita ada satu-satu isu, satu-satu masalah, tak bolehkah kita terus bersahabat? Ini kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Walaupun kita berbeza pendapat, tapi kita tetap berkawan. Macam tu. Setengah orang kita, tuan-tuan, dengan sebab berbeza parti politik, terbalik meja-meja ni. Kan? Bergaduh. Bomba apa semua. Aku kata kat hang, hang kata kat aku, left group. Left group, right group, masuk group, keluar group, kena remove macam-macam. Yang orang parti hak tingkat atas tu boleh jumpa elok-elok je, minum kopi sekali apa semua. Kita yang belah bawah ni bodoh, tuan-tuan sekalian. Duk bergaduh lah apa semua, maki hamun antara satu sama lain. Jangan. Maka Al-Imam Syafi'i dia kata, boleh tak kita tetap berkawan, kita tetap bersahabat walaupun kita berbeza pendapat, dia kata. Dan seorang lagi ulama dalam Majmu' Fatawa, Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Imam Ibn Taymiyah kata, wa ammal ikhtilaf fil ahkam fa akthar, dia kata perbezaan pendapat ulama dalam hukum hakam agama ni sangat banyak, dia kata. Hukum agama ni, bila bercakap bab agama ni memang sangat banyak. Maka dia kata seandainya setiap dua orang Islam yang berbeza pendapat dalam satu-satu masalah mesti berbalah, mesti bergaduh, maka dia kata kalau macam tu tidak ada ukhuwah dalam Islam. Setiap kali berbeza pendapat mesti bergaduh, kalau macam tu tidak ada ukhuwah dalam Islam. Maka dia kata sedangkan Abu Bakar Siddiq dengan Umar Al-Khattab, mereka berdua ni ada je berbeza pendapat dalam isu-isu tertentu, tetapi kedua-duanya menimbangkan kebaikan. Nak benda baik je.
tapi jangan bermusuh antara satu sama lain. Maka apa dia kaedah kita tuan-tuan, bila kita nak pilih pemimpin ni, nanti tuan-tuan nak pangkah, tuan-tuan nak kena tahu. Ada setengah orang dia kata, dah 3-4 orang ni semua tak elok, dia kata aku nak pangkah atas muka. Tak mau pangkah dekat kotak kosong, dia nak pangkah atas muka. Pasal apa? Nak bagi undi rosak. Kita nak tahu tindakan macam ni betul ke tak betul. Saja nak bagi undi rosak, saja tak mau mengundi atas alasan kita nak jaga agama kita, kita nak jadi orang baik. Depa semua tu jahat-jahat belaka, 4-5 orang calon tu semua tak betul belaka. Tuan-tuan, tak ada manusia yang sempurna dalam dunia ni. Tuan-tuan duduklah dalam organisasi mana sekalipun, tuan-tuan duduklah dalam company apa sekalipun, tuan-tuan beradalah dalam NGO mana sekalipun, semua ada masalah tersendiri. Masing-masing ada masalah. Maka kita janganlah terlalu perfectionist, jadi orang perfectionist, semua benda nak perfect, sehingga akhirnya kita tak boleh terima realiti. Maka para ulama mencadangkan, kan, sebab PRU ni tuan-tuan bukan dalam negara kita je, seluruh dunia ada pilihan raya. Maka ulama seluruh dunia dah bincang lama dah tajuk ni. Jadi malam ni kita nak tengok sedikit apa yang mereka cadangkan. Nak pilih calon yang macam mana, parti yang macam mana dan sebagainya. Antara yang mereka cadangkan adalah bersandarkan kepada kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh para ulama silam. Para ulama silam, contohnya kaedah-kaedah yang ada dalam agama kita, iaitu asyarrain ahwanu yukhtar, kan? Ada dua benda tak elok, dua mafsadah, kita ambil, kita pilih hak mana lebih ringan. Semua tak elok, semua jahat, semua berdosa, semua perangai uduh. Tapi dalam ramai-ramai hak uduh, ramai-ramai hak jahat tu, ada tak kemungkinan kita cari seorang hak kurang sikit dia punya bahaya, hak kurang sikit jahat dia? Ada tak? Itu yang kata kena guna kebijaksanaan kita. Kita kena smart. Kita tak pilih pun mereka akan terpilih. Maka kita nak bagi undi kita kepada yang kurang bahaya kepada Islam, yang kurang bahaya kepada negara kita. Jahat belaka tu, tapi boleh tak kita pilih, kita tentukan hak ramai-ramai ni yang kurang bahaya dia, yang kurang jahat dia, walaupun semua tu jahat. Sebagai contoh, ini tuan-tuan sekalian, kaedah yang macam ni disebut dalam kitab, contohnya Al-Ashbah wan Nadhair oleh Imam Suyuti, juga oleh Imam Ibn Nujaim, juga oleh Dr. Muhammad Uthman Shubair dan sebagainya. Banyaklah ulama-ulama yang karang kaedah-kaedah ni. Maka dia kata kita pilih dalam banyak-banyak keburukan ni, kita ambil hak kurang ni, ambil dalil dekat mana? Ambil dalil dekat mana tuan-tuan? Sebenarnya kita ambil dalil daripada Quran. Memang Quran cerita kepada kita benda-benda yang macam ni. Contohnya apa yang berlaku kepada Nabi Khidir alaihi salam dengan Nabi Musa alaihi salam. Sehingga kan Nabi Musa dia tak puas hati dengan Nabi Khidir alaihi salam, dia tak puas hati. Menunjukkan orang yang bijak macam Nabi Musa pun dia tak boleh nak faham perbuatan Khidir alaihi salam. Sebab tu kita jangan pelik tuan-tuan, kalau tindakan kita menyebabkan orang yang pandai-pandai pun tak faham dengan tindakan kita. Kadang-kadang orang yang alim pun dia tak faham dengan tindakan ahli politik yang bijak. Dia tak faham. Ini yang kita kata kena ada hikmah, kan? Kena ada kebijaksanaan. Sehingga kan tindakan Khidir alaihi salam juga sukar difahami oleh Nabi Musa alaihi salam. Kita kadang-kadang kita rasa kita bijak lah, kita tak faham pucuk pimpinan parti ni kenapa buat keputusan macam ni. Kita kata patut ke kanan, dia pergi ke kiri. Rupa-rupanya kerana kebijaksanaan tu kita tidak menguasai keseluruhan. Jadi para ulama dia ada kaedah irtikabu akhafid dararain, ambil bahaya yang lebih ringan. Dua-dua tu bahaya, hak ada tu semua bahaya, tapi kita dianjurkan ambil hak lebih ringan. Sebab apa?
Sebab itulah yang berlaku kepada Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-Kahfi ayat 79. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Allah Ta'ala cerita apa dia? Dia kata sebab Allah Ta'ala cerita apa yang Nabi Khidir alaihissalam bagi tahu kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia kata bahtera tu, dia kata adalah kepunyaan orang miskin. Bahtera tu kepunyaan orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku rosakkan bahtera tu, tujuan dia apa? Tujuan dia apa? Sebabnya di depan mereka tu nanti akan ada satu orang raja yang akan rampas setiap bahtera yang sampai kat situ. Sedangkan kita tak boleh, tuan-tuan, dilarang kita pergi rosakkan harta orang, tak boleh. Kita tengok dari segi daripada zahir, apa orang ni buat benda jahat. Zahirnya kita nampak dia buat benda jahat, tapi sebab dia tahu depan tu ada kejahatan yang lebih besar. Kalau kita tak rosakkan bahtera ni, nanti orang zalim tu dia akan ambil manfaat daripada bahtera tadi, maka dia akan lebih berkuasa, maka kezaliman dia lebih banyak. Maka dengan sebab itu Quran menceritakan bagaimana hikmah yang dimiliki oleh Khidir alaihissalam. Itu menunjukkan bahawa boleh kita ambil mudarat atau bahaya yang lebih ringan berbanding dengan dua ataupun beberapa bahaya yang ada. Maka Nabi Khidir alaihissalam dia sengaja tenggelamkan kapal bahtera milik orang miskin, walaupun benda tu benda yang dilarang dalam agama. Pasal apa? Sebab itu lebih ringan berbanding dengan kalau semua kapal-kapal orang miskin ni dikuasai oleh raja yang zalim. Itu lebih bahaya. Jadi kita kena cerdik, kan? Kita kena smart dalam urusan keduniaan tadi. Samalah juga apabila Khidir alaihissalam membunuh seorang anak. Sebab apa? Sebab dia bimbang ibu bapa dia sesat dengan kekafiran. Dan itu disebut dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-80. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Dia kata apa? Dan ada pun anak muda itu, maka kedua ibu bapanya adalah orang-orang mukmin, dan kami bimbang bahawa dia akan menyebabkan kedua orang tuanya itu menjadi sesat dan kafir. Bunuh anak muda tu memang bahaya, benda yang dilarang dalam agama, tetapi sesat dan kekafiran adalah keburukan yang lebih besar dalam agama. Itu contoh, tuan-tuan sekalian. Dan ini diulas kan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dia kata bahawa dengan sebab tu ambil mafsadah yang lebih ringan daripada dua mafsadah yang ada dan meninggalkan hak lebih berat. Itu antara yang sepatutnya kita lakukan. Baik. Kemudian bila kita nak memilih pemimpin, cuba kita cari siapa yang lebih bertakwa kepada Allah. Semua tidak takut pada Allah. Baiklah, kalau semua tidak takut pada Allah, dalam banyak-banyak yang tidak takut pada Allah tu, siapa yang ada sedikit takwa berbanding dengan hak lain? Ini antara sifat yang kita kena cari bila kita nak pangkah atau kita nak undi mana-mana calon ataupun parti politik. Cari siapa yang ada takwa, yang paling banyak takwa kepada Allah. Walaupun dia ada dosa, walaupun dia ada silap, walaupun dia banyak buat silap dan sebagainya, walaupun kita tak suka kat dia, tapi dalam banyak-banyak yang ada tu, siapa yang ada lebih banyak takwa? Orang yang bertakwa kepada Allah tidak bermakna dia tak buat silap, tidak bermakna dia tidak ada dosa. Kalau orang yang bertakwa tidak buat silap, tidak buat dosa, tuan-tuan sekalian, apa guna Allah menceritakan dalam Quran, start daripada Nabi Adam alaihissalam
Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi ni tuan-tuan, bila sebut dalam Quran, Allah Taala cerita kesilapan nabi ni. Kita dah baca Quran kan? Allah Taala sebut nama nabi tadi tuan-tuan. Allah Taala cerita kisah nabi-nabi ni, dan Allah Taala cerita kesilapan nabi ni. Nabi Adam alaihissalam, start dengan Nabi Adam, manusia pertama dalam alam ni. Allah Ta'ala cerita apa? Wa asa Adam rabbah, telah derhaka Adam akan Tuhannya. Allah Ta'ala tak cerita Nabi Adam semua baik, tak buat silap, taat pada Allah Ta'ala semua benda. Tak. Allah Ta'ala cerita kesilapan Nabi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala larang dia dengan Hawa, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu berdua mendekati pokok ni. Tapi Allah Ta'ala cerita kesilapan Adam, wa asa Adam rabbah. Kita tengok macam mana Zunnun, Nabi Yunus alaihissalam, Allah Ta'ala cerita kesilapan Zunnun, Nabi Yunus, sehingga dia kena telan oleh ikan tu sebab dia marah. Dia marah dekat kaum dia. Maka Allah Ta'ala menjadikan kafarah kepada Zunnun, kepada Nabi Yunus, kena telan oleh ikan. Itu Nabi Allah. Nabi Musa alaihissalam, antara Nabi yang paling banyak kisah dia yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran, siapa dia? Nabi Musa. Dan Allah Ta'ala cerita kesilapan Nabi Musa alaihissalam. Termasuk cerita yang kita baca malam ni, Khidir. Nabi Musa silap, sehingga dia ditakdir, dia diajar oleh Khidir alaihissalam. Termasuklah semulia-mulia Nabi, semulia-mulia insan, manusia yang paling dikasihi oleh Allah, yakni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sendiri. Surah At-Tahrim, Allah Ta'ala tegur, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Seluruh alam boleh membaca Quran, boleh tengok dalam Quran teguran Allah atas kesilapan Nabi kita, yang Allah Ta'ala kata, kenapa kamu haramkan benda yang Allah Ta'ala halalkan kepada kamu, kerana kamu mencari redha isteri kamu. Allah Ta'ala tegur direct Nabi kita. Amma yatasaalun, sama. Allah Ta'ala tegur Nabi sebab bermasam muka. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan bahawa sehebat-hebat manusia dalam alam ni, yang terdiri daripada para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam, daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan kesilapan dan datang teguran daripada Allah. Maka apatah lagi orang macam kita tuan-tuan, yang bukan nabi, yang bukan rasul, yang bukan orang alim, bukannya ulama besar pun, pemimpin kita. Maka sudah tentulah mereka ada kesilapan mereka. Maka kita kena timbang, semua pemimpin kita ni hak buat silap ni, siapa yang mana kesilapan dia kita masih lagi boleh terima, ataupun kesilapan dia paling ringan berbanding dengan hak lain. Walaupun semua tu berat-berat belaka, tapi hak mana paling ringan berbanding dengan apa yang ada. Itu antara cara dia. Siapa yang sebut benda-benda macam ni tuan-tuan, cari hak paling ringan, dan cari siapa yang paling dekat dengan kriteria yang ditetapkan oleh Islam. Antaranya disebut oleh Syekh Abdullah Al-Muqbil. Kan Syekh Muqbil dalam Siyasah Syariah, juga disebut oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Taymiyah dia karang satu kitab nama dia Siyasah Syariah, dia cerita benda ni. Syekh Muqbil, Dr. Abdullah Al-Muqbil, dia cerita dalam Qawaid Quraniyah, bila kita pilih pemimpin, kita cari hak paling dekat dengan Quran. Dia ada dosa, dia ada silap, kita ada benda tak suka kat dia, tapi kita cari dalam ramai-ramai itu siapa yang paling dekat dengan Quran. Itu cara dia, tuan-tuan sekalian. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya bila mereka terpilih, kita lebih mudah untuk berdakwah,
kita lebih mudah untuk buat aktiviti agama berbanding dengan naiknya parti politik atau pemimpin yang dia tunjuk tak suka kepada Islam atau dia tunjuk tak suka kepada dakwah Islamiah. Itu antara pertimbangan yang kita perlu lakukan. Baik. Selain daripada itu, apa lagi nasihat-nasihat para ulama kepada kita? Selain daripada itu, tuan-tuan, sebahagian ulama kata apa? Dia kata, dalam keadaan kita ni kebingungan, serabut. Ni, dalam WhatsApp ni orang hantar video macam-macam ni. Kan? Video macam-macam. Ada orang kata, hari Sabtu nak mengundi dah. Tak adakah video pelik-pelik? Tak adakah video pelik-pelik yang akan keluar ni di saat-saat akhir sebelum mengundi? Macam-macam lah. Based on past experience, kita tahulah macam-macam cerita keluar kan. Tak apa. Maka dalam keadaan kita pening, dalam keadaan kita tak seronok, saling bergaduh antara satu sama lain, kawan hak baik-baik, elok-elok akhirnya jadi tersinggung dan sebagainya, apa yang patut kita buat? Maka sebahagian ulama' dia kata apa? Bila kita dalam suasana havoc, kelam kabut, dalam suasana yang haru biru, sehingga kan kita tak boleh nak beza siapa dia orang baik, siapa dia orang jahat, kumpulan mana yang bagus dengan agama, kumpulan mana yang anti agama dan sebagainya, maka antara benda yang patut kita buat ialah kita menyibukkan diri kita dengan amal soleh. Kan? Kita banyakkan amal soleh. Bukan waktu PRU saja, tuan-tuan. Bukan waktu pilihan raya sahaja. Kita serabut ni, tuan-tuan. Banyak keadaan kita serabut. Kadang-kadang kita serabut sebab anak kita bergaduh. Sama-sama anak kita bergaduh. Anak masa kecil, dia bergaduh cara kecil. Berebut toys, berebut mainan, berebut nak tengok TV. Itu bergaduh cara zaman dia orang kecil-kecil. Bila anak dah besar, umur 20, 30, 40, bergaduh cara orang tua pula. Anak sulung bergaduh dengan anak anak tengah bergaduh dengan anak bongsu. Berebut pasal tanah lah dan sebagainya. Hak ni nak tanah tepi jalan, hak ni nak macam-macam bergaduh. Maka bila kita serabut, tuan-tuan, fikiran kita berserabut, bukan saja dalam pilihan raya, tapi dalam kehidupan kita, kita serabut, maka ulama mengajar kepada kita, hendaklah kita perbanyakkan amal soleh. Sibukkan kita dengan amal soleh. Banyakkan aktiviti amal soleh. Itu cara dia. Tengok muka anak kita, kata serabut dah. Dia nak cerita pasal adik dia, hak dia tak suka tu. Main pula anak seorang lagi tak cerita, hak ni pula macam ni, dah sebab kita serabut. Kadang-kadang guru WhatsApp taman pun bergaduh. Ni taman orang kaya ni. Bergaduh pasal apa? Sebab bayar duit security RM80 bergaduh. Kan rumah-rumah gated, guarded ni, rumah orang kaya ni, dia ada gated, lepas tu ada pak guard security duk jaga apa semua. Sebulan berapa? 70, 80. Ada orang tak mau bayar, kereta mewah tapi tak mau bayar. Dia tu buat apa? Pak guard ni tak payah bayar, bergaduh sama-sama dia. Dalam grup WhatsApp pun bergaduh, kita serabut. Maka bila kita serabut, tuan-tuan sekalian, banyakkan aktiviti amal-amal soleh. Itu cara dia. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Nabi kata, al-ibadah fil haraj. Nabi kata, ibadat pada waktu fitnah, zaman fitnah, ka hijratin ilayya, adalah seperti hijrah kepadaku. Nabi kata, bila kita beribadat waktu fitnah, zaman fitnah, berkecamuk, hak betul hak mana, hak salah hak mana, kita pun confuse, kita pun keliru. Maka Nabi kata, siapa-siapa yang beribadat pada zaman fitnah, pahala dia, ganjaran dia di sisi Allah seperti mana orang yang berhijrah kepada aku. Siapa yang hijrah ni, tuan-tuan? Hijrah ni sahabat Nabi, tuan-tuan. Hijrah ni kita tak merasa pahala hijrah. Yang merasa pahala hijrah adalah generasi awal dulu, sahabat-sahabat Nabi. Maka siapa yang buat ibadat, memperbanyakkan ibadat
pada zaman berkecamuk dengan fitnah, maka Nabi kata pahalanya seperti dia berhijrah kepada aku. Ini peluang untuk kita memperbanyakkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setengah orang dia hanya reti nak salahkan pemimpin. Dia lupa bahawa pemimpin tu naik kerana undi siapa. Sesebuah masyarakat, tuan-tuan sekalian, dia dapat pemimpin yang buruk kerana masyarakat itu sendiri buruk. Maka sebab tu kita ni, usaha dakwah kita kena perkemaskan. Kita kena terlibat dalam usaha dakwah. Kita kena aktif kan dalam usaha dakwah. Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi, dia tulis dalam satu literature, satu penulisan. Dia kata apa? Dia kata yuwalla alaikum kama takunun. Dia kata ulama dulu kata rakyat ni, keadaan rakyat ni macam mana keadaan rakyat, maka macam itulah rakyat tu akan dapat pemimpin dia. Kita tengok pemimpin jahat, parti A pun jahat, pemimpin parti B pun jahat, pemimpin parti C pun, mana ada pemimpin yang baik-baik? Jawapan dia, tengoklah hak kat bawah ni. Lagu tu kita nak ada pemimpin yang baik, kita kena ada masyarakat yang baik, maka barulah naik pemimpin yang baik. Orang yang baik dia tidak akan mengangkat ketua yang tidak baik. Ketua yang tidak baik ini dia naik kenapa? Kerana kita sendiri itu tidak baik, ataupun kerana ramai di kalangan kita tidak baik. Hak baik-baik ni sikit je, hak ramai-ramai itu tidak baik, maka kerana itu naiklah pemimpin yang tidak baik. Sebab tu para ulama, tuan-tuan, dia bawa cerita puak Khawarij. Ada satu orang daripada puak Khawarij, dia berjumpa dengan Ali bin Abi Talib. Dia kata, wahai Ali, wahai khalifah, kenapa pada zaman pemerintahan kamu ramai orang attack kamu, orang kritik kamu, sedangkan pada zaman Abu Bakar dengan Umar tidak ramai orang serang pemerintahan mereka sebagaimana orang duk serang kritik pada zaman pemerintahan kamu. Zaman Ali ni, Saidina Ali kena teruk, tuan-tuan. Saidina Ali kena teruk. Ramai orang tak puas hati dengan Saidina Ali. Tapi pada zaman Abu Bakar dengan Umar, tidak seteruk zaman Saidina Ali. Maka apa kata Saidina Ali? Dia kata, kerana pada zaman Abu Bakar dan pada zaman Umar, yang menjadi rakyat adalah orang hak macam aku. Dia kata, hak jadi rakyat ni orang macam aku. Sedangkan rakyat aku ni ada orang macam kamu ni, macam puak-puak Khawarij yang suka angkat senjata menentang pemerintah. Bukan sebab Ali tidak bagus, bukan sebab Umar dengan Abu Bakar tu bagus menyebabkan dia tidak dikritik, tapi dia kata kerana masyarakat pada waktu tu ramai hak teruk ni pada zaman Ali. Itu respon Sayyidina Ali. Dan ini yang disebut oleh para ulama bahawa faktor rakyat itu juga penting. Faktor rakyat juga adalah penting. Baik. Selain daripada itu, tuan-tuan, apa yang boleh kita lakukan? Maka para ulama mengajar kepada kita berdoa. Kan kita kena doa. Kita kena doa. Fudail bin Iyad, dia kata apa? Fudail bin Iyad kata, dia kata law kanat li da'watun mustajabah. Dia kata seandainya aku ni ada doa yang mustajab, maka aku takkan peruntukkan doa tu kecuali untuk pemimpin. Mana penting bila kita berdoa ni, kita jangan lupa mendoakan supaya kita dapat pemimpin yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kena doa supaya negara kita ni kita dapat pemimpin yang baik mengikut kriteria agama, kan, mengikut apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dia kata apa?
Dia kata ketika mana manusia banyak mencela Uthman. Tuan-tuan tahu kan zaman Uthman. Uthman ni baik ke jahat, tuan-tuan? Uthman ni orang tak kata jahat, tuan-tuan. Uthman ni sangat baik. Dia khalifah Islam nombor 3. Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab, Uthman, Ali. Dia termasuk di kalangan khalifah Ar-Rashidin Al-Mahdiyin. Uthman dia adalah menantu Nabi. Uthman ni sahabat Nabi, dia di antara kibar sahabat. Kita takkan sanggup untuk kata Uthman ni jahat. Kita takkan sanggup kata Uthman ni musuh agama. Tapi nak ceritanya, tuan-tuan, Allah Ta'ala menguji Uthman semasa dia menjadi khalifah Islam yang ketiga. Dia orang baik. Dia kibar sahabat. Dia termasuk khalifah Ar-Rashidin Al-Mahdiyin. Tapi Allah Ta'ala uji Uthman bila ramai orang menentang Uthman. Ramai orang kritik dia, attack dia. Maka berkata Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dia kata bila ramai orang pakat duk attack, duk serang Uthman, mengutuk Uthman, maka dia kata ayah kepada Abdullah, iaitu sahabat Nabi yang bernama Amir bin Rabi'ah, dia kata ayah aku pun dia semayang malam, dia qiyamul lail, lepas tu dia berdoa. Masa dia qiyamul lail, dia berdoa, ya Allah, jagalah diriku daripada fitnah sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang salih. Dia berdoa. Dan dia kata ayahku tidak keluar, kan, sebab dia tak sihat, dia uzur. Lepas tu dia meninggal dunia, kan. Ini yang diceritakan oleh para ulama supaya kita ni ambil peluang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada tu, tuan-tuan, apa lagi pertimbangan yang perlu kita buat? Iaitu kita kena perhatikan kumpulan mana yang banyak buat benda haram. Hak ni kita kena jadikan dia sebagai musuh. Yakni kita jangan bagi undi kepada orang yang macam ni. Dalam banyak-banyak ni, siapa yang paling banyak buat benda haram? Siapa yang paling banyak kita nampak melanggar hukum hakam agama? Tak kira lah dari segi perempuan ke, dari segi judi ke, dari segi bercakap benda-benda yang tak sesuai dengan agama ke, ataupun kumpulan yang banyak mencetuskan perpecahan di kalangan orang Islam ke, ataupun kumpulan yang banyak menjadikan ahli parti taksub kepada pemimpin sehingga pemimpin itu dipertahankan walaupun terang-terang berdosa dari segi agama dan sebagainya, ataupun dari segi rasuah dan sebagainya, maka ini antara pertimbangan kita. Hak mana paling banyak kita letak tepi, jangan undi dia. Itu cara dia. Siapa dia? Tuan-tuan buat pertimbangan sendiri, kan. Tuan-tuan buat senarai, tak semestinya ketulis dan kepala pun tak apa. 1, 2, 3, apa dia benda-benda haram yang kumpulan ni buat, yang kita rasa kita tak layak untuk kita bagi undi kepada dia. Ini antara pertimbangan yang perlu kita buat. Baik. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sebut rasuah ni, Nabi sebut laknat Allah. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi rasuah dan orang yang terima rasuah, yang makan rasuah. Setiap kali projek ada je rasuah. Rasuah ni siapa-siapa yang duk buat projek dia tahu lah. Kadang-kadang, bukan semua, tapi ada ketikanya pegawai-pegawai tinggi kerajaan pun dia minta. Kita kena bela dia. Tak bela dia, dia tak bagi projek kat kita. Saya, adik-beradik yang jadi kontraktor ada, kawan yang jadi kontraktor ada, kalau kita jumpa, dia duk cerita, ni lah masalah. Nak dapat projek ni, nak kena bela. Hak mana suka berjalan, kena sponsor dia pergi berjalan, melancung lah apa semua. Hak minat bak kereta, kena bagi sport rim lah, kena bagi aksesori kereta lah, skirting lah. Kita ingat orang perempuan je pakai skirt, kereta pun pakai skirt juga. Depan pakai skirt, belakang pakai skirt. Masalah tuan-tuan.
Nak projek kena bagi skirt. Skirting. Masalah. Rasuah ni tuan-tuan bukan hanya orang politik. Rasuah ni orang bisnes pun rasuah, pegawai kerajaan pun rasuah. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam kes-kes yang dilaporkan. Maka ini antara pertimbangan dia. Malah dalam Lajnah Daimah lil Buhuts al Ilmiah wa Ifta, dia kata bahawa haram, kan, haram kita terlibat dengan benda-benda yang macam ni. Baik, sebagai penutup, tuan-tuan sekalian, sebagai penutup, setelah kita lihat banyak panduan yang diberikan oleh para ulama kepada kita, maka antara benda yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita hendaklah sedaya upaya mengelak daripada melakukan provokasi. Jangan kita cetuskan kekacauan. Kadang-kadang orang ni tuan-tuan, dia nak menang, strategi dia ialah timbulkan kekacauan. Ini satu tindakan yang bersalahan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi sebut benda ni dulu. Nabi sebut. Nabi kata satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Nabi kata akan terjadi fitnah. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Lepas tu Nabi kata orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Barang siapa yang mencari fitnah, maka dia akan terkena pahitnya. Dan barang siapa yang menjumpai tempat berlindung, maka hendaklah dia berlindung. Jadi ini antara peringatan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan terlibat dalam perkara yang merosakkan agama. Ada orang dia memang antara strategi dia sanggup rosakkan agama sebab dia nak menang pilihan raya. Kita jangan terlibat benda-benda macam ni. Kita kena jaga diri kita, dan Nabi dah ingatkan benda ni sampai tahap begitulah keadaan dia. Mana kalau kita boleh elak sikit, kita elak. Sampai orang berjalan dengan orang berdiri, orang duduk dengan orang berdiri pun Nabi buat perbandingan. Itu menunjukkan penting kita ni sedaya upaya mengelak daripada terlibat dalam perkara-perkara yang boleh menimbulkan kekacauan dalam agama. Agama kita kena pertahankan, kan, sedaya upaya kita, dan semua itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan hari Sabtu nanti, kan, 19 hari bulan, tuan-tuan semua, tak kiralah tuan-tuan yang tak terlibat dengan parti politik ke, tuan-tuan sebagai pekerja parti ke, tuan-tuan sebagai pemimpin parti politik ke dan sebagainya, maka tanyalah diri masing-masing apa yang kita boleh buat untuk melindungi agama kita, kan, untuk kita julang agama kita. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Mudah-mudahan dengan niat kita yang baik, dengan usaha kita, sedikit yang kita buat itu diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, dan negara kita akan Allah taala takdirkan, Allah taala tentukan untuk mendapat pemimpin yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirallahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.